What is MSG? And Uncle Roger want to say MSG is king of flavor. MSG in that recipe? That's poison! Sempena Aidilfitri ini, pasti pelbagai juadah tersedia. Rendang, kuih kacang, masak lodeh, semuanya tersedia. Namun, adakah kita yakin segala masakan itu tersedia tanpa bahan perisa tambahan seperti MSG, rambut gugur, dahaga dan mual-mual? Itu antara momokan sering kita dengar apabila terdapat makanan yang ditambah MSG atau perasa tambahan. Apa itu MSG? MSG atau monosodium glutamat ini merupakan bahan kimia penambah perasa yang digunakan sejak 100 tahun lalu untuk memberikan rasa sedap dalam masakan. Komponen glutamat ditemui pada tahun 1908 oleh ahli kimia Jepun iaitu Profesor Kikuni Ikeda semasa menghirup keenakan sup yang dibuat daripada rumpai laut. Beliau kemudian menamakan rasa enak ini sebagai umami yang berasal dari perkataan Jepun umai yang bermaksud sedap dan digabungkan dengan mi yang bermaksud rasa. Beliau seterusnya mempelajari cara memencilkan komponen MSG agar dapat digunakan sebagai penyedap pelbagai jenis makanan dengan cepat dan mudah. Secara saintifik, umami merupakan rasa asas kelima yang mampu dikesan oleh lidah kita selain daripada rasa manis, masam, masin dan pahit. MSG dihasilkan daripada bahan-bahan mentah semula jadi seperti ubi kayu, tebu atau jagung melalui proses penapaian iaitu proses sama yang digunakan untuk membuat tapai, kicap, cuka dan dadih. Kalau dulu-dulu orang putih dipanggil ni China salt, garam China. Kalau kita nak klasifikasikan dia ni termasuk di dalam jenis-jenis aditif makanan, bahan tambah yang dibenarkan di dalam makanan. Okay, dia ada number dia kod dia E621. Banyak gunakan orang Aceh, banyak makan. Rasanya kalau kita tengok dalam statistik, orang Aceh sendiri ambil lebih daripada 1 gram sehari. Kalau orang barat dia tak lebih daripada 0.6 gram sehari. Sejak kecil, kita sering dimomokkan dengan betapa bahayanya MSG kepada kesihatan kita. Malah, orang tua zaman dahulu cukup pantang jika makanan ditambah MSG. Adakah apa yang dimomokkan itu masih dipercayai sehingga kini? Tinjauan Sinar Harian melalui satu sesi undian di laman Instagram mendapati 822 daripada 1173 pelayar bersetuju dan percaya MSG akan menyebabkan masalah kesihatan seperti rambut gugur, mual dan muntah-muntah, manakala 351 tidak bersetuju. Walaupun ramai bersetuju MSG memberi kesan kepada kesihatan, namun dari 1376 pelayar, seramai 1040 mengakui MSG adalah perasa tambahan yang menyedapkan makanan, sementara hanya 336 sahaja tidak bersetuju. Selain itu, seorang chef yang ditemu bual Sinar Harian turut mengakui MSG sebagai penambah perasa yang boleh menyedapkan makanan. Kalau kita menggunakan MSG, bahan perasa, dia memang boleh sedapkan setiap masakan kita. Sebab sekarang ni memang kebanyakan produk makanan menggunakan MSG. Dan kelainan tidak menggunakan MSG dan menggunakan MSG memang ada kelainan dia. Kalau MSG ni bila kita letak, dia akan ada rasa tajam pada lidah kita. Okey. Sebab dia menggunakan barang-barang sintetik yang ada di dalam MSG tersebut. Adakah MSG ini sebenarnya berbahaya kepada kesihatan? Kalau kita nak kata dari segi teknologi makanan, MSG ini memang diperlukan untuk kita menyedapkan lagi makanan. Dan pengambilan yang terlalu banyak memang adalah tidak baiklah macam yang lain. Pengambilan yang sedikit itu biasa. Boleh saja. FDA, Food Drug Administration di US, dah mengklasifikasikan MSG ini sebagai GRAS, Generally Recognized as Safe. Maksudnya boleh dimakan. Jika MSG diambil secara berlebihan, apa pula kesannya?
bahan-bahan perisa yang ada di dalam makanan yang dihasilkan secara semula jadi ataupun secara sintetik yang tidak semula jadi ni, dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. Dan bila kita gunakan terlalu banyak, atau orang putih panggil abusive lah kan, abuse, kita menyalahgunakan dia, itu dia mendatangkan bahaya. Pengambilan yang banyak memang akan ada dia punya side effect lah. Dan side effect yang paling glamour sekali orang kata adalah obesity. Okay, dan juga metabolic disorder. Ni dua ni pengambilan yang banyak dan dalam tempoh yang panjang. Metabolic disorder ni yang agak bahayanya sebab dia menyebabkan kita punya hormon tak betul. Jadi dia punya sindrom tu dia bagi nama Chinese Restaurant Syndrome. Ni simptom dia, mungkin ada orang yang memang tak tahan kan. Dia bila dia makan dia akan rasa sakit kepala, dia akan rasa kering tekak, dia akan rasa loya. Setengah orang yang sebab dia adalah amino acid. Ada setengah orang memang tak tahan dengan amino acid ni. Jika kita tinjau dari aspek penilaian keselamatan, MSG ternyata tidak memberi kesan buruk kepada pengguna. Di Malaysia, Akta dan Peraturan Makanan 1985 mengkategorikan MSG sebagai penambah perisa makanan yang dibenarkan sama seperti garam dan lada sula. Selain itu, Jawatan Kuasa Pakar Bersama mengenai aditif makanan bangsa-bangsa bersatu iaitu Badan Penasihat Saintifik kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Pertubuhan Makanan dan Pertanian Sedunia dan Jawatan Kuasa Saintifik Komuniti Eropah untuk Makanan mengklasifikasikan MSG sebagai selamat untuk digunakan dan pengambilan harian yang boleh diterima adalah tidak ditetapkan. Jadi nasihat saya adalah pengambilan produk-produk makanan yang mengandungi MSG boleh, tetapi pada jumlah ataupun nilai yang sedikit, yang tidak terlalu banyak. Dan ada setengah produk yang terlalu banyak lah kan. Kalau yang terlalu banyak, kita elakkan, kita hindarkan. Tapi kalau MSG tadi yang sedikit, kita boleh ambil pengambilan dia cara yang berpatutan, tidak terlalu banyak dan perlu masih lagi berjaga-jagalah. Kita kena tengok juga bila kita letakkan sesuatu kesalahan kepada sesuatu jenis aditif itu agak tidak adil. Kesimpulannya, MSG boleh diambil dan tidak terbukti mendatangkan masalah kepada tubuh kita. Apa yang penting, kita sendiri mesti tahu kadar dan cara yang betul untuk digunakan dalam masakan. Jika berlebihan, pasti akan mendatangkan kemudaratan. Tepuk dada, tanya selera.